Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita berjumpa kembali di rancangan Pintu Terbuka. Pada hari ini kita akan berbicara satu tajuk yang kita akan hadapi tak berapa hari lagi, iaitunya berhubungnya dengan korban. Cara untuk kita sembelih dan gerben nate. Sehingga kita berjumpa di pusat lagi insya-Allah, maka kita berhenti seketika insya-Allah. เราเชื่อว่าครั้งหนึ่งคุณเคยเห็นภาพเหล่านี้เคยประทับใจกับความรู้สึกแบบนี้อย่าให้ความรักเลือนหายไปจากความทรงจำเพราะพวกเราคือครอบครัวเดียวกันทั้งกายและใจและพวกเรามีพ่อคนเดียวกันรัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรประยุกต์สร้างสรรค์ชักชวนค้นคว้ามีส่วนร่วมโต้ตอบกระตือรือร้นให้ความสนใจพื้นฐานแข็งแกร่งพร้อมแสดงศักยภาพเด็กไทยสู่อาเซียนหลากหลายในความเข้าใจยิ้มให้เมื่อได้เจอกันล้านพลังรวมเป็นหนึ่งสร้างสรรค์แห่งแผ่นดินนั้นงดงามคืออนาคตคือความหวังคือพลังของความเป็นไทยชายแดนใต้วันนี้คือถิ่นงามผมเป็นชาวปัตตานีเชื้อสายมลายูนับถือศาสนาอิสลามประเทศของผมมี76จังหวัดผมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศของผมเพื่อนร่วมชาติของผมมีทุกเชื้อชาติทุกศาสนาแต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติต่อกันผมมีความสุขที่อยู่อย่างมุสลิมโดยสมบูรณ์ในสังคมไทยผมภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศเป็นไปได้อย่างไรที่คน3จังหวัดจะอยู่กันอย่างแคบๆประเทศเปรียบเสมือนรั้วบ้านอยู่ที่กว้างๆกับที่แคบๆอย่างไหนดีกว่ากันอีกไม่นานบ้านเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ระดับนานาชาติบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลกศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติแหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณียะลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินราธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียสงขลาเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกศูนย์กลางการศึกษานานาชาติศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับสากลสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภูมิภาคและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติบ้านเมืองสงบเศรษฐกิจพัฒนามองไปข้างหน้าร่วมสร้างอนาคตที่สดใสเตรียมไว้ให้ลูกหลานของเราSidang penonton yang dikasihi sekalian, masih lagi berbicara berhubungan dengan korban dan amalan korban. Sebelum ini kita mendengar hubungan dengan amalan korban, apakah yang sepatut dan tidak sepatut dibuat. Di pusing ini Ustaz Abdul Rahman Capakia akan beri jawab kepada kita dalam beberapa perkara berhubungan dengan korban. Bila kita gerban ni tambah lagi sifat takwa.
Nah, kepada Allah SWT sebab kita tak gerbek kecuali kerana kita takut kepada Allah. Dan satu lagi tambah kita kuasa kesyukuran kita kepada Allah SWT. Yang Tuhan panggil nikmat yang banyak pada kita sepanjang tahun. Nah, maka nikmat yang banyak Tuhan sepanjang tahun pada kita tu, adakah kita nak gerbek pada 4,000 5,000 setahun tu tak mungkin awak tak boleh sebab Tuhan pada kita ni ada beratus ribu. Nah, kerana banding 10,000 sebulan Tuhan pada kita misalnya balik ke manusia tu 120,000 dah setahun. Kalau kita ambil daripada 120,000 ni 5,000 ya. Sebahagia. Nah, untuk Allah SWT pada setiap tahun ni sebab tu banyaklah orang gerbek pada seluruh dunia. Itulah lebih kurang hikmat. Ya. Bila kita tengok satu hikmat dan satu rahsia di sini, hubungi di antara masyarakat. Apabila ada orang gerbek, adanya orang terima. Nak minta Ustaz tolong kupas sikit hubungi dengan irak kasih sayang dan hormat menghormati dalam amalan gerbek ni. Nampaknya agak tinggi kalau sekiranya setiap kampung boleh menghidupkan gerbek. Alhamdulillah. Nah, yang kita dulu kalau raya fitrah ni dah dia bagi zakat. Nah, untuk nak mengkayakan orang miskin. Nah, Nabi tujuan bagi zakat untuk nak mengkayakan orang miskin. Kemudian al-dhahi pun dimakan juga. Di zaman Nabi ni ada satu zaman yang ada zaman itu susah. Nah, manusia yang susah pada masa tu dia nak makan susah. Nabi kata semua ada daging dia gerbek tahun ni tak boleh taruh sikit habuk. Nak bagi semua. Setahun tu. Pakat bagi belakang. Nah, tujuan nak bantu tolong pada orang fakir miskin. Kerana manusia susah pada masa tu. Nabi 10 tahun dia duduk di Madinah tu gerbek sama. Tak biasa orang panggil setiap tahun. Lepas tu Nabi pilih yang paling molek sekali. Nah, kambing yang ada tanduk molek. Lepas tu gemuk, lepas tu pula cahaya pun molek. Kayak kelabu Nabi pilih. Nah, 2 ekor untuk dia, keluarga dia dan untuk umat. Nah, tu Nabi dia buat sama. Sebab tu, nah, ada ulama mengatakan tak boleh kita nak taruh daging gerbek. Bila orang tanya Aisyah katanya, adakah orang panggil Nabi suruh bagi habis kena daging gerbek? Nah, Aisyah kata tak, pada tahun yang susah tu ya. Bagi semua. Bagi semua. Tahun lain tu boleh ya nak kita taruh untuk nak makan selepas pada tu. Jadi nak ayat katanya, nah, bila kita ni kadang-kadang kita nak berhubung dengan saudara kita ni. Nah, orang duduk hubung semua, ada hadiah, apa semua tak ada masalah lah. Tapi kadang-kadang setengah daripada kita ni jaga nak buat lah tu. Sebab dari Islam dia mengajarkan kita, nah, satu contoh tauladan. Nah, untuk nak kita ni hubung erat dengan saudara kita ni, siapa kepada orang kaya pun boleh kita wi. Nah, bukan hubung dengan orang miskin saja tak. Kita ambil daging sawi, daging barakah. Orang kaya pun suka hati. Sebab daging gerbek tak suka daging lain. Dia daging barakah. Walaupun sebesar 2 jari, tapi daging barakah. Itulah orang panggil. Lepas tu orang miskin pun boleh kita dengan orang kaya. Nah, orang kaya pun boleh jumpa dengan orang miskin. Itu satu hubungan yang orang panggil dalam satu kampung tu boleh kelompok dia mari semua. Itu satu hikmah yang paling besar sekali bagi syariat Tuhan suruh kita gerbek sana. Jadi terbuka lah. Terbuka ya. Dalam kampung boleh kata ke tidak ada batasan antara orang kaya orang miskin. Bahkan orang kaya, orang yang ada harta benda untuk gerbek, boleh kata ke dia rapat dengan orang miskin pada hari raya, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi sidang penonton yang dikasihi sekalian, apabila kita perhati di sini amat besarnya amalan gerbek kalau sekiranya boleh dihayati oleh setiap orang Islam di dalam kampung, di dalam bandar, dan kita sempena dengan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini. Rancangan ini menyerukan semua muslimin muslimat, marilah kita hidupkan amalan gerbek supaya Allah Ta'ala kabulkan ataupun terimakan semua amalan kita melalui kita berkorban, bukan kerana orang itu kerana orang ini, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita berkorban. Kita akan berjumpa di pusingan yang kedua sebentar lagi.เราเชื่อว่าครั้งหนึ่งคุณเคยเห็นภาพเหล่านี้เคยประทับใจกับความรู้สึกแบบนี้
อย่าให้ความรักเลือนหายไปจากความทรงจำเพราะพวกเราคือครอบครัวเดียวกันทั้งกายและใจ และพวกเรามีพ่อคนเดียวกัน รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ประยุกต์สร้างสรรค์ ชักชวนค้นคว้ามีส่วนร่วม โต้ตอบกระตือรือร้นให้ความสนใจ พื้นฐานแข็งแกร่ง พร้อมแสดงศักยภาพเด็กไทยสู่อาเซียน หลากหลายในความเข้าใจ ยิ้มให้เมื่อได้เจอกันล้านพลังรวมเป็นหนึ่งสร้างสรรค์แห่งแผ่นดินนั้นงดงามคืออนาคตคือความหวังคือพลังของความเป็นไทยชายแดนใต้วันนี้ คือถิ่นงาม ผมเป็นชาวปัตตานีเชื้อสายมาลายูนับถือศาสนาอิสลาม ประเทศของผมมี 76 จังหวัด ผมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ในประเทศของผม เพื่อนร่วมชาติของผมมีทุกเชื้อชาติทุกศาสนา แต่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติต่อกัน ผมมีความสุขที่อยู่อย่างมุสลิมโดยสมบูรณ์ในสังคมไทย ผมภูมิใจที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยทั้งประเทศ เป็นไปได้อย่างไร ที่คน3จังหวัดจะอยู่กันอย่างแคบๆประเทศเปรียบเสมือนรั้วบ้าน อยู่ที่กว้างๆกับที่แคบๆอย่างไหนดีกว่ากัน อีกไม่นานบ้านเราจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ระดับนานาชาติ บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานีจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก ศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติ แหล่งผลิตพลังงานธรรมชาติจากลมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณียะลาจะเป็นศูนย์กลางการเกษตรตลาดสินค้าเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินราธิวาสจะเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน ศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซีย สงขลาเป็นศูนย์กลางยางพาราโลก ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับสากล สตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภูมิภาค และศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งสินค้า เปิดประตูทางทะเลสู่นานาชาติ บ้านเมืองสงบ เศรษฐกิจพัฒนา มองไปข้างหน้าร่วมสร้างอนาคตที่สดใส เตรียมไว้ให้ลูกหลานของเรา Alhamdulillah, di pusingan yang kedua di dalam rancangan Pintu Terbuka, kita masih lagi berbual dan berbicara berhubungan dengan Aidil Adha dan kebesaran yang ada di dalam berhari raya Aidil Adha. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, tetamu kita di studio iaitu Ustaz Abdul Rahman Capakia dari Fakulti Pengajian Islam dan Perundangan Universiti Islam Jala. Kita di pusingan yang pertama sudah pun bicara hubungan dengan kebesaran dan hikmat yang ada di dalam Qurban. Di pusingan yang kedua ni Ustaz, kalaulah kita mari tengok hari raya tu sendiri, bermula daripada hari Arafah. Ya biasanya orang tempat kita ni pada hari Arafah bagi orang yang tidak mengerja ibadat haji pakai puasa belakang pada hari tu. Nak minta Ustaz cuba aturkan apakah amalan-amalan yang sepatutnya muslimin muslimat amal dan hayati amalan sejak daripada hari Arafah sehingga habisnya berhari raya. Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya bila masuk bulan Zulhijjah ni, bagi orang nak gerban ni ada dah situ amalan dia ni. Jadi tak boleh nak khak kuku. Patah lagi. Patah lagi dia. Jadi nak ayat katanya nak wi jadi muafakah dengan orang yang haji. Orang haji ni dia kena pakai ihram. Bila pakai ihram ni patah lagi dia tu banyaklah. Jenis khak kuku, bulu-bulu tak ada cukur, buting apa semua tu. Kemudian nak wi orang panggil masuk saham kita ni. Orang nak gerban ni, orang duduk di tempat kita walaupun tak kita hang ni tak sempat pergi haji. Tapi kita ada saham juga, ada hubungan dengan orang Islam seluruh dunia. Jadi kita ni berniat nak gerban pak ni tak boleh dah.
Nah, hari pertama bulan Zulhijjah ni, kita tak boleh kerak kuku, tak boleh gunting rambut. Nah, nak pergi cukur misah, gunting misah, segala bulu-bulu lah tak boleh. Nah, patai laras situ. Belada jebang itu. Kalau nak kerak nak apa, kena ingat belum ada 1 Zulhijjah. Lah ni boleh nak kerak nak gaul siapa 1 Zulhijjah, pak kena putih dah. Hari nak gerbang. Siapa kepada panggil hari Arafah. Dan di situ amalan panggil yang afdal sekalinya. Masa 10 hari awal Zulhijjah tu penting juga. Kita biasalah. Nah, amalan khusus tu ya tak ada. Nak puasa, nak qiyamul lail, nak apa tak ada masalah apa. Cakap apa sebab hari molek 10 hari awal pada bulan Zulhijjah. Serupa dengan 10 hari akhir bulan Ramadan lah lebih kurangnya. Nah, dengan tu siapa hari 9 hari Arafah ni. Nak ayat tarawih haji ni tak puasa. Dia tak boleh puasa. Nah, tak boleh puasa. Ya Nabi buat contohlah tu. Masa haji ni Nabi hari Arafah Nabi naik di orang panggil Jabal Rahmah tu. Nabi naik tinggi Jabal Rahmah kan nampak belakang lah. Nabi minum air diri. Biasa Nabi tak biasa minum air diri. Yang dua tempat Nabi minum air diri. Yang pertama saat itu ke masa dia nak minum orang tak rayung tu tinggi. Ya orang Arab ni ya tak rayung tu bawa nak minum tunggal gitu. Pak ya ada tempat tak kah. Lepas bila pak tak tu tinggi dengan air diri, terpaksa dia kena minum diri. Nak ternyata tak apa. So yang kedua pula panggil hari Arafah. Nabi naik panggil di bukit Jabal Rahmah tu, tinggi sekali lah. Orang bakal tengok Nabi minum air diri, nak menunjuk kata hari tu Nabi tak puasa. Itu sunnah bagi orang yang wajib. Tapi bagi orang tak wajib ni, Nabi suruh puasa sebab kita letih. Orang mana letih sama panah hari Arafah, letih orang biasa wajib dia tahulah. Kamar dia pula kita ada rumah ni supaya nak masuk saham kita dengan dia, nak orang panggil ada hubungnya kita jiwa orang Islam ni dengan orang Islam seluruh dunia tu. Di seluruh dunia orang Islam dengan orang Islam di pusat Mekah saat ni tak ada hubungnya. So kita ni puasa hari Arafah. Jadi berasa. Puasa. Bila puasa hari Arafah ni ada wasadaga jugalah hari tu ni. Nah, dari tengah panas kita pun nak makan tak boleh juga. Jadi ada saham. Kalau jasadil wahid macam panggil rang-rang dia akan sepengah satu panggil jasad lah. Nah, sebab itulah Nabi kita tasjid puasa hari Arafah ni siapa pada apung dosa. Nah, orang panggil apung dosa pada tahun ni wal madiyah. Nah, ni pada tahun ni dan tahun lepas setahun 2 tahun lah. Jadi amalan pesing 2 tahun puasa sehari ni dapat ke ampun ni apa ya tu ni 2 tahun dapat apa ni 2 tahun ni payah nak cari. Tengok orang panggil dalam puasa orang panggil puasa lain tak ada bunyi hak tu. Dalam hadis ni jelas puasa Arafah ni satu benda yang penting sekali. Nah, sebab tu umat kita, yang duduk tempat kita ni kalau kita tak biasa puasa Arafah puasa lah. Ya ada juga. Kadang-kadang kita tak tahu, tak peduli, tak berhadu ke apa semua tu pasal tak ada penting. Sebabnya tak payah Tuhan nak bagi rangkuan siapa tahu orang panggil apung dosa 2 tahun tu ni. Bukan mudah. Pertama dia kita puasa hari Arafah ni kena mengikut cara-cara dia puasa lah. Puasa ni tak boleh puasa main-main. Pertama dia pula orang panggil semaya apa ni Qur'an apa semua saat itu ya kena cukup dekat. Jadi hidup. Kena hidup. Daripada hari Arafah tu. Lepas pada tu malam tu pun amalan raya tu kena hidup juga. Amalan tahajud, amalan orang panggil jenis witir ke apa semua tu. Tu kena jaga belaka lah. Lepas tu malam orang panggil malam raya tu. Malam raya ni bahari Arafah malam raya ni dia mula situ sunat kita takbir lah. Ya takbir beraya haji ni panjang. Boleh kita takbir seumur. Lepas tu boleh takbir lepas semaya. Berapa hari ustaz dah? Sampai 4 hari lah. Lepas semaya tu. Orang panggil hari Nahar dah. Lepas tu hari Tasyrik 3 hari lagi. Suk dia hari lepas Mayasa hari yang 13. Suk situ. Supaya gerbang juga Supaya gerbang juga. Gerbang ni sampai atas matahari. Ni lepas maya lah kira tu orang panggil hak masa lepas maya, takbir lepas maya. Ada pun takbir lepas pada tu nak takbir masa lain tak ada masalah apa lah. Orang panggil membanyakkan takbir pada hari tu. Kemudian pula orang panggil hak istiadat lagi semaya raya malam raya tu ustaz. Dah tu dah.
Jadi orang panggil kalau raya puasa ni kita bersih pesing. Nah, gunting bulu, cukur bulu, kak kuku apa jenis tu dah. Ya. Tapi raya ni ada. Ayah haji ni dah. Raya haji ni dah. Ni khusus kepada orang nak gerbek kan. Orang gerbek lah. Ya. Kita tengok tahu orang nak gerbek tu, orang tu tak lewat lah tu lah. Ya. Nah, kamar dia sudah dia mandi bersih di apa semua pakai biasalah. Ya. Bawa sedak apa semua tu. Bagi orang lelaki lah, perempuan ni tak boleh lah. Kerana Ya. fitnah apa semua tu. Ya. Masuk dalam orang panggil zinah apa semua Ya. tak boleh Ya. lah tu. Nah. Itu cara supaya umum bagi hari raya lah tu. Cakap amalan raya dah. Jadi bila kita bicara hubungnya dengan hari raya ni, Ya. cuba Ustaz kupas sikit sebanyak amalan-amalan yang agaknya mengikut sunnah Nabi. Ya. Apakah yang seorang muslimah sepatutnya buat ataupun amal Pada hari raya. pada hari raya, sejak daripada malam hari raya sampai ke akhir berhari raya Aidil Adha. Nah, ya balik malam tu banyak kita takbir tu so. Nah, tu disyaratkan lelaki perempuan kanak-kanak orang tua tak kira. Ya. Sama dia pula orang panggil. Nah, belum pada kita nak tubik semaya raya tu. Ya. Dia tak ada sunat makan ni. Ada sebuah raya fitrah. Nah, raya fitrah ni dia semaya akhir sikit. Biasa semaya akhir sebab dia ada sibuk dengan nak keluar zakat. Yang keluar zakat ni kena belum semaya. Pas semaya tak kira zakat lah. Ya. Nah, zakat fitrah tu dia kena belum semaya. Ya. Sebab tu dia panggil, nah, awal lewat sikit tu disyarat kita makan, minum air dan sebagainya. Tapi adha ni sunat pagi semaya. Nah, adha ni. Jadi nak ayat katanya tak sunat makan dah lah belum pada kita nak pergi tu. Tak kena makan ke apa. Sebab nak segera ke semaya. Sudah semaya nak gerbek. Ya gerbek kira lepas ada semaya. Nah, kalau gerbek belum ada semaya Nabi tu kena gerbek semula. Tak ada gerbek. Sebab tu di situ ni, nah, kita kena ingat. Belum nak tubik tu tak suruh panggil lah. Ya pak kita ni ya satu adat pak kita ni biasa kampung ni nak berebut nak boleh makan hak dia. Ya. Pospah mai subuh pak kena makan sekabung saya belum pergi semaya. Makan roti saya belum semaya tu biasa kata pak kita. Jadi sunnahnya tak usah panggil lah biar tu. Nanti panggil ya nak kecak daging gerbek tu. Molek sekali pas semaya tu boleh makan daging gerbek apa semua. Tu hak besar sekali. Kamar dia ya sunat ni sunat gerbek. Kita gerbek sudah gerbek bila kita ziarah saudara kita bawa daging gerbek. Ya. Sawi banyak lah. Saya sore tu. Ya banyak tak cukup nak boleh ramai. Gata belakang. Gata. Lepas tu dia orang panggil hak lebih afdalnya kita daging mentah. Nah, hak tu mengikut sunnah Nabi tu. Nah, daging gula ni bukan tak sah dak. Boleh tapi setengah pendapat makruh dan sebagainya dak lah. Sebab orang panggil sebab apa? Sebab bila kita daging mentah, dia ikut way nak buat apa. Kalau kita wiragi masak misalnya kita gendai bagi dia. Ya ni nak makan gula dia mau agak gendai, tak setuju dengan dia. Ya ni orang panggil nak makan gendai tapi dia mau agak gula, tak setuju dengan dia. Sebab tu dalam Islam ni supaya nak mudah sekali. Nak kena ngaji bagi orang terima sana. Terima ni. Nah, jadi kita wiragi mentah. Tu orang panggil tengok pada segi logik juga apa semua tu lebih molek. Nah, selepas bersunnah Nabi tu jelas dah. Daging mentah, dia nak taruh makan bila dia banyak-banyak, dia boleh taruh. Kalau misalnya kita daging masak ni, dia lama-lama nak taruh, tak molek mana dah. Nah, sebab ni dia boleh taruh dan sebagainya. Itu besar sekali. Lepas tu menziarahi orang hidup. Ini besar sekali. Nah, ya orang panggil orang mati tu kita kau kira lah. Itu dah. Ni mana hak sunnah Rasulullah SAW ni, kita ziarah banyak orang hidup. Nah, insyaAllah pada hari raya. Boleh dikatakan itulah satu ikat irak kasih sayang di antara orang-orang Islam kita semua. Kalau sekiranya boleh menghidupkan amalan dalam sejak daripada hari Arafah sampai ke akhir berhari raya. Rancangan ini juga menyerukan sidang penonton yang dikasihi sekalian, marilah kita pakat menghidupkan amalan-amalan mengikut sunnah Nabi SAW sejak daripada awal bulan Zulhijjah. Oleh kerana baliknya kita melihat orang pakat duk book ataupun duk tumpu kepada 9 Zulhijjah untuk nak puasa saja, untuk nak gerbek pada hari raya saja. Tapi apa yang disebut oleh Ustaz Abdul Rahman saat ni menunjukkan bahawa kita sejak daripada awal-awal lagi bulan Zulhijjah semoleknya sebaiknya kita menghidupkan amalan mengikut sunnah Nabi
dan kita mari tumpukan sekali lagi di hari Arafah dengan berpuasa dan banyak kita istighfar, minta ampun, bertaubat dan dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan yang ada di dalam masa-masa berhari raya Aidil Adha. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di ruangan lagi akan datang insyaAllah. Maka yang kali ini rancangan banyak mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman yang sudi untuk menjelaskan kepada kita berhubungi dengan cara-cara dan tata tertib berhari raya mengikut Islam. Sehingga kita berjumpa kembali di udara lagi akan datang. Sekadar inilah saja untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.